Profima ni Satuan Pekerja Profesional Filem Malaysia. Usia dia dah 30 tahun sebenarnya dalam industri filem Malaysia ni. So bermula tahun 92 macam tu, bulan 10 penubuhan dia. Ianya diwakili oleh semua penggiat-penggiat filem, terutamanya pekerja-pekerja filem lah. Dalam erti kata lain, ianya kru filem, mewakili kru filem. Satu-satunya persatuan yang ada di Malaysia ni, kalau kru filem tu 70% daripada production team tu adalah di kalangan kru-kru filem. Jadi yang mewakili kru-kru filem Malaysia ni daripada dulu sampai sekarang 30 tahun ni adalah Profima. Profima ni kalau nama dahulunya adalah PPFM, Persatuan Pekerja Filem Malaysia. Tapi beberapa penggal dahulu ditukar nama kepada Profima tu sendirilah. So lokasinya, pejabatnya masih di Taman Permata Kuala Lumpur berdekatan dengan Finas ni. Jadi sehingga kini ianya masih aktif. Ahlinya kalau yang dah register tu dalam 22,000 orang yang register. Dan yang aktif tu adalah di antara 5 hingga 7,000 orang. So kalau nak cerita apa bidang kerja yang ada dalam Profima ni, kalau dulu kita ada 19 bidang kerja. Sekarang ni kita tambah 2 lagi. So jadi 21 bidang kerja. Bidang kerja tu contohnya macam kalau dulu tu kalau bahagian art, so kita ada di bawahnya ada art director, ada prop man macam tu. So dia ada pecahan-pecahan gitulah. So sampailah ke 21, 2 bidang kerja baru sekarang ni kita baru masukkan atau aktivetkan adalah satu drone pilot, yang kedua adalah safety and health officer. So itu bidang kerja baru yang mana kita wujudkan ianya sangat perlu dalam industri filem. Sebab tu kita wujud dan kita aktifkan dan dah memang ada komuniti tu. Contohnya macam drone pilot ni, dia ada komuniti dia sendiri, ada peminat dia, ada orang yang berkemahiran dalam drone. Jadi kita ambil, kita masukkan dalam industri filem dan kita buat beberapa bengkel, perjumpaan apa semua, kita lantik di kalangan drone pilot ni juga AJK kita untuk menjaga komuniti drone. So sebab tu bidang-bidang kerja ni memang sampai sekarang aktif lagi lah. Cuma ada yang betul-betul yang duduk di bawah Profima, ada yang tinggal beberapa orang. Contohnya macam animasi. Animasi pun ada bidang kerja bawah Profima. Tapi ada juga Persatuan Animasi Malaysia. Jadi mungkin ada sebilangan besar tu bernaung di bawah Persatuan Animasi Malaysia. Tapi di bawah Profima pun ada lagi. Jadi kita tak boleh menidakkan ataupun menolak. Jadi apa saja pekerja belakang tabir atau kru filem datang kepada kita nak register dan kita akan ambil lah. Maksudnya macam tu. Itu fungsi Profima lah. Maksudnya kalau kata Profima mewakili industri filem, ya betul. Ianya mewakili industri filem dalam sektor pekerja. Pekerja-pekerja filem. So itu Profima. Okey, dalam barisan pentadbiran Profima ni kita baru ambil alih Disember 2021. Jadi apabila kita ambil alih, kita mesti adalah satu agenda ataupun dasar perubahan baru kepada kru filem tu sendiri. Sebab itu kita wujudkan satu vision yang besar, nama dia vision mengantarabangsakan kru. Jadi kita nak antarabangsa ni maksudnya dari segi pemikiran, cara kerja, disiplin, segala-galanya international. Kita nak macam tu. Tak semestinya kru kita pergi luar negara, tak. Tapi maksudnya cara kerja dia, disiplin dia, pemikiran dia, kita nak beratkan yang itu dulu. Jadi ke arah visi tu, kita ada satu kempen untuk ke arah visi tu, kita nama dia transformasi lah. So kita nak transform segala-galanya lah dalam Profima tu sendiri ke arah visi kita. Jadi kita ada 3 teras utama sebenarnya dalam transformasi kita. Kita namakan transformasi itu. Pertamanya adalah kita kuatkan bahagian kebajikan. Sebab ni persatuan. Persatuan ni dia tak boleh lari dari segi kebajikan. Kebajikan ni mana-mana persatuan pun dia ada ahli yang bergantung kepada persatuan untuk kebajikan. Kebajikan ni termasuklah segala-galanya lah. Kematian, kesusahan, segala-gala tentang aduan, disiplin apa semua. Orang bayar, orang tak bayar. Itu termasuk dalam kategori kebajikan lah. Yang keduanya lebih kepada pendidikan. So dalam kru filem ni, pendidikan ni kurang ada pendedahan. Jadi kami melihat tanggungjawab persatuan itu sendiri perlu memberi pendidikan yang lebih kepada kru. Jadi sebab itu kita menitik beratkan pendidikan, latihan, modal insan kepada kru-kru kita lah. So kita dah ada perancangan, beberapa perancangan ke seluruh Malaysia. Profima ada cawangan di seluruh Malaysia sekarang. Ada 11 cawangan setiap negeri. Cuma ada 2 negeri yang belum. Jadi kita titik beratkan program-program ilmu lah. So bengkel ilmu, upskilling macam tu. So sekarang ni kita memang tiap-tiap bulan pun ada program online punya program lah.
So itu yang kedua. Terus yang ketiganya adalah tentang pentadbiran atau operasi. So kita melihat bahawa jika kita nak berubah ataupun nak transform ke sesuatu yang baru, so kita kena ada pentadbiran yang lebih efisien. Jadi sebab itu pentadbiran yang lama kita digitalkan dia, yang mana yang masih lagi style lama. Contohnya tentang sistem pendaftaran, sistem kad kita, sistem keahlian, data storage apa semua. So yang itu kita perbaharui. Itu adalah pentadbiran dan operasi lah. Jadi kalau pentadbiran baru masuk, sudah tentulah secara fizikalnya memang kita 100% lah, kita ubah lah. So Alhamdulillah sekarang ni kalau bercerita tentang transformasi kita, kalau perancangan ataupun apa yang kita rancangkan, dia sedang bergerak. Saya boleh letakkan 50% ke atas lah. So dalam bulan 6 ke atas ni kita dah boleh pergi kepada fasa implementation. Maksudnya apa yang kita letak, apa kita rancang, apa yang kita jumpa orang, apa semua kita atur. So bulan 6 sampai bulan 12, so kita dah boleh buat implementation. Dan kempen transformasi Profima ni kita memang design dia untuk 3 tahun. Sebab kita pegang penggal ni 3 tahun. Jadi kita tak merancang jauh sangat. Tapi kalau bercakap tentang vision kita, ia punya sesuatu yang cukup jauh lah. So kita setiap perkara tu kita ada sasaran dia. Contohnya macam dalam pendidikan, kita nak kru kita kalau boleh 50% ada sijil ataupun ada sertifikat di belakangnya. Sama ada convert experience atau segala-galanya. So dari situ kita dah jumpa sebenarnya 2-3 college yang boleh bekerjasama. Program RPEL, beberapa program PPP dipanggil. Pengiktirafan, pengalaman terdahulu. So program-program macam tu sebenarnya memberi sijil kepada kru-kru kita, tak perlu masuk kelas. So ke arah itu, so target kita kalau boleh kru filem Malaysia ni kita nak 50% ada sijil lah. So daripada dia belajar tu tak adalah pengalaman saja, tapi dia pengalaman 10-20 tahun tu convert kepada sijil. Sijil tu ada diploma, ada sijil saja, ada sertifikat macam itulah. So yang terbaru pula kita ada kerjasama dengan UUM. So UUM juga ada program yang boleh sampai ke master macam tu. So maknanya kita tidak menyekat ahli kita ke mana dia nak pergi, tapi kita sangat menggalakkan. So itu yang saya cakap tadi tu, perubahan ataupun transformasi Profima tu sendiri bagi pentadbiran Profima ni ianya sangat penting, dan kita dah memang ada pipeline, dah ada kita punya carta ataupun bagaimana nak bergerak apa semua, dah ada perancangan sebenarnya. Kita tak ada masalah yang besar untuk cari-cari ke mana kita nak pergi apa semua, tak ada. So Profima kalau tanya sekarang kita dah ada pancang dah. So kalau orang kata bercita-cita angan-angan tinggi mak jenin ke apa, kita tak kisah pun, kita tak kisah. So biarlah orang kata nak pergi Hollywood ke, kita tak ada skill ke, kurang skill, kita tak kisah. Sebab itu satu vision. Vision ni 10-20 tahun pun tak apa. Tapi yang penting ekosistem ataupun perubahan tu ke arah vision ni. So itu yang kita pandang sebenarnya. Bila saya ambil alih, saya banyak jumpa orang sebenarnya. So 3-4 bulan tu saya jumpa orang sebab saya nak respon, saya nak feedback ataupun saya nak ambil pendapat ataupun apa sajalah idea daripada orang. So sebagai seorang pemimpin, saya kena banyak mendengar sebenarnya daripada saya bercakap, sebab saya nak input kan. Jadi kebanyakan keresahan daripada kru filem ni adalah sektor kebajikan. Jadi bila tengok sektor kebajikan, bila kita teliti balik, memang banyak yang tak selesai. Contohnya isu perumahan. Isu perumahan sampai sekarang tak selesai. Jadi sebab itu kita dah merangka beberapa gerak kerja. Macam mana kita nak solve bahagian perumahan. Antaranya kita telah dilantik sebagai rakan kongsi rakan strategik KPKT. So itu antara yang terbaru. Kita dapat sijil rakan strategik daripada pihak menteri bahawa Profima adalah rakan strategik KPKT. Jadi KPKT ni bahagian perumahan dia banyak skim, banyak semua. So jadi kita terpaksa fokus di situ. Itu satu. Yang keduanya, minggu lepas kita berjumpa dengan Timbalan Menteri Wilayah Datuk Seri Jalaluddin. So kita menceritakan sendiri apakah Profima itu peranan dalam industri apa semua, dan kita mohon terus permohonan rumah di BKL. So kita tak nak lagi kru kita yang bermasalah di BKL ni, dia banyak sewa. Dia tak ada yang beli sangat kan. So dia banyak sewa. Jadi kita nak kru kita yang mana masalah sewa-sewa ni, kita nak terus buat permohonan. So kita alhamdulillah kita buka permohonan, kita dapat 40 nama yang mana kita target 50 nama dalam masa terdekat ni. Baru lagi kita buka. InsyaAllah kita akan submit 50 nama dulu. Sebab di BKL pun ada prosedur, ramai menunggu apa semua. Jadi kita harapkan di BKL juga memberi ruang kepada kita, orang-orang industri filem dan juga ni lah.
Lain-lain tu lebih kepada kalau dulu bising pasal tangga gaji, tapi sekarang saya dah nampak tangga gaji ataupun rate upah ni dah mula slow down sebab mungkin kerja tu banyak dan RTM itu hari ada naik harga sedikit, 11%, 10% macam tu. So kebanyakan kru pun dah mula naik harga. Sebab tu kita pun dalam kajian rate card kita ataupun kadar harga kita ada kadar harga sebenarnya. Kita buat kajian untuk isu dalam keadaan semasa ini. Adakah ianya perlu ditambah ataupun perlu diperbaiki begitu, dan kita dalam proses untuk keluarkan secara rasmi rate card kita lah. So itu dari segi tangga gaji, kemudian dari segi perumahan, kemudian dari segi tentang kategori ataupun nak accredit kita punya ahli. So seniornya bagaimana, barunya bagaimana. So kita juga ke arah itu sebenarnya. Dalam diam kita dah siap satu sistem. Lepas ni kita nak accredit ahli-ahli Profima. Kita rasa kita saja yang boleh kelaskan ahli-ahli kita. Adakah orang ini senior dan ada sijil, ianya perlu dibezakan dengan orang baru. So sebenarnya kalau kita tak kelas, kita akan menghadapi masalah dari segi kategori bayaran dan juga cara kerja. Orang lama ni kerjanya lain dan dia juga belajar kerjanya lain. Tapi orang baru ni cara kerjanya lain sebab kontaknya kurang, pengalamannya kurang macam tu. Jadi kita ke arah tu sebenarnya. Sebab itu kalau tanya saya, aduan ataupun keresahan kru-kru kita lebih kepada kebajikan. So, jadi kami melihat sektor kebajikan ni setiap masa sebenarnya. Tapi pendidikan tu memang tak putus lah. Every month ada, dan kita dah ada beberapa perancangan besar lah untuk education. Saya sangat yakin untuk ubah kru filem kita ni, pendidikan dan latihan memang sangat penting lah. Itu saja yang boleh ubah. Kalau kita nak ubah industri filem ke arah lebih baik lah. Kan? So kru filem sebab kita besar kan, kita ramai kan, 70%. Jadi kalau kita dapat ubah kita punya cara kerja, pemikiran kita pun semua, secara tak langsung kita akan membawa director kita, producer kita, script writer kita juga akan berubah lah. Saya sangat yakin lah, insyaAllah. Kita baru sekarang ni pasca pandemik kan maksudnya. Jadi hubungan dengan negara luar tu memang kita sangat inginkan. Yang terbaru kita kerjasama dengan orang kita yang ada di Saudi. So dia membuka ruang di sana. Jadi kita kalau boleh nak kru kita pun rebut peluang di sana. Tapi kalau dengan negara luar, apa yang kita buat yang terdekat, kita berjumpa dengan Puspal. Puspal ni adalah satu jawatankuasa yang bertanggungjawab menentukan kemasukan production luar masuk ke dalam. Jadi kalau dulu Puspal menetapkan 30% sahaja local crew. Sekarang ni kita dah jumpa dan kita minta increasekan kepada 40%. Dan jawatankuasa Puspal pada ketika itu bersetuju untuk increase. Dan katanya menteri kalau boleh nak tinggi lagi. Tapi oleh kerana kita melihat kepada suasana atau keadaan, jadi kita meletakkan bahawa 40% yang kita letak tu sesuai dengan supply yang akan kita mampu buat. Jadi kalau tinggi sangat nanti kita takut tak mampu buat. Jadi production luar, kebarangkalian ataupun kekerapan dia masuk sangat tinggi sebenarnya. Data 2019 boleh katakan hampir 1000 application sebulan. Jadi banyak. Jadi kalau terlalu banyak, kita pun takut kita tak mampu supply. Sebab situasi sekarang, apabila kita tak boleh syuting selama 2 tahun, 2022 sekarang ini, untuk term yang pertama ni, maksudnya terlalu banyak kerja yang perlu disiapkan. Saya boleh katakan kru yang ada di Malaysia ni, kebanyakannya bekerja sekarang. Kalau tak ada pun mungkin dalam 20 hingga 15% yang tak bekerja lah. So yang lain tu memang ada kerja lah. So lepas raya ni dia slow sikit. Tapi kalau awal-awal tahun itu hari, memang kalau tengok data daripada Finas, yang kita tahu 200 production bergerak dalam 1 minggu. So maksudnya besar lah, banyak lah. Maksudnya kru-kru kita banyak lah. Maksudnya kita kalau ada kerjasama dengan production luar tu, kita memang buka pintu, kita memang memerlukan, kita memang mencari ke arah itu sebab ianya kena dengan kita punya vision lah. Tapi yang paling dekat adalah kerjasama kita ataupun penglibatan Profima sendiri wakil dalam industri di Puspal. So itu adalah kerjasama dengan production luar yang lebih cepat dan lebih terarah lah maksudnya begitu. Industri filem alhamdulillah sebenarnya kalau kita tengok
kalau kita pergi besar sikit kita pergi kepada filem cereka betul yang main di panggung sebab waktu pandemik itu lagi kebanyakan penerbit ataupun company dia hantar dekat OTT ataupun macam Astro-First apa semua. So dia tak mampu tunggu lama di panggung. Tapi bila panggung dibuka aje, sampai sekarang ni kalau tengok dia punya momentum tinggi. So saya melihat kepada beberapa orang kawan-kawan, sahabat-sahabat yang menerbitkan filem, memang dia punya apa prestasi tu makin lama makin naik. Apabila kerajaan pun dah longgar SOP apa semua. So sekarang ni pun kalau tengok ada 2-3 filem besar yang nak keluar, sekarang tengah main filem assistant, saya tengok dah naik 1 million apa semua kan. Jadi kalau tengok situasi dekat media sosial, kebanyakannya semua tengah tunggu mak kilau apa semua. So itu satu yang positif sebenarnya. Untuk kita penggiat filem, kita sangat suka positif yang macam itulah. So bila orang dah mula datang balik ke panggung, dah macam dulu, panggung ni sebenarnya takkan tutup dan tak boleh tutup sebenarnya. Sebab dia satu alternatif kepada hiburan kita. Utamanya filem kan. Sebab dia satu ruang ataupun satu tempat yang memang memberi hiburan apa semua. Satu makna yang besar kepada setiap manusia. Jadi panggung ni sampai bila-bila pun insya-Allah potensinya memang ada. Sebab tu kita melihat kalau prestasi memang makin lama makin naik. So kita sangat sukalah keadaan itu. So kalau filem terjual banyak, kita akan lebih banyak penerbit yang sanggup melabur apa semua, kerja kita akan lebih banyak. Kalau saya bercakap dari sudut pandang penggiat filem kita ni pembikin ataupun kita pekerja, kita kru kan. Kita mengikut arahan daripada pengarah, kita juga mengikut arahan daripada skrip yang telah dibuat, kita juga mengikut arahan daripada penerbit. Sebenarnya tiga yang penting ini adalah orang yang bertanggungjawab dalam satu-satu filem sebenarnya. Kami pekerja, kami mengikut arahan. Jadi tentang kualiti, tentang hebatnya filem itu apa semua, mana nak dipasarkan, artis mana yang patut diambil apa semua, itu keputusan tiga ini. Jadi sebab itu kru filem ni sebenarnya bukanlah orang yang bertanggungjawab jika gagalnya filem, tiada sambutannya semula. Itu kalau sudut pandang pekerja filem. Tapi kalau sudut pandang peribadi saya rasa filem kita perlukan satu perubahan yang besar, terutamanya dalam cerita tu sendiri. Maksudnya idea skrip tu sendiri. So kita ada konten sebenarnya. Dulu saya di FDM, kita ada buat tentang perkara ini, macam mana nak naikkan industri filem Malaysia. Kita buat talk show waktu itu. So saya interview ramai orang waktu itu dan saya rata-ratanya semua yang mengaku bahawa konten kita ada. Tapi mungkin kelemahan kita cara bercerita atas konten kita menyebabkan penonton kita susah nak relate. So kalau nak cerita Malaysia ni macam-macam cerita ada. Sebab kita negara yang penuh dengan kebudayaan, segala-galanya lah kan. Tapi macam mana nak bawa benda tu ke layar, cara bercerita, apa ceritanya, macam mana nak olah ceritanya. Benda ini adalah tanggungjawab yang besar kepada pengarah, penulis skrip dan juga penerbit tu sendiri. So kalau kita pekerja ni, kita adalah support team sebenarnya. Support menjadikan cerita tu lebih bagus sebenarnya. Kalau lighting dia akan bagi mood cerita yang ada dalam skrip. Kalau art pula dia buat apa yang ada dalam skrip tu, kalau nak kapal apa semua, so dia kalau boleh seboleh-bolehnya dengan bajet ada kita realisasi kan. Sebab kalau kita buat cincai, director akan kata tak puas hati, ni tak bagus, ni bukan skrip aku. So kita kena bagi puas hati dia. Tapi di mana kepuasan director itu sendiri? Maksudnya ke arah itu kan. So jadi kalau kata bab penonton kita tak boleh salahkan sebenarnya. Penonton ni dia ada pilihan. Kalau kita pergi kat panggung tu dia ada pilihan filem Hollywood, dia ada filem tempatan. Kita tak boleh paksa dia sokonglah filem Malaysia kan. Itu satu kempen sajalah maksudnya. Belilah barangan Malaysia macam tu lah. Dia pun boleh beli barangan lain kan. Maksudnya itu pilihan. Dia pengguna, so dia ada pilihan kan. Tapi kita as a penggiat filem ni, so kita kena ambil cabaran itulah. Maksudnya selagi cara bercerita ataupun mungkinlah ke arah itulah kan. Kalau kata sektor teknikal, kalau kata professionalism ataupun ni, rasanya kita dah cukup lah. Datanglah, kalau tak percaya bawa director luar. Bawa director luar, ambil kru kita. Tapi kita boleh proof apa? Production luar datang, 30% ambil kru kita, hasil kan. Walaupun kita tak jadi HOD, tapi kita tetap bahagian teknikal kan. Hollywood datang, shoot kat sini. Filem dia meletup-letup kan. So kru kita ramai kat situ. Itu saya kata, maksudnya
the direction of the film maksudnya kan. Itu yang perlu dititik beratkan. Saya tidak menyalah mana-mana pihak. Ini pendapat peribadi saya rasa dekat situ kena bagi penekanan yang lebih kan. Sebenarnya kalau kata fasa pergerakan Profima sekarang ni, kita sedang menarik balik kru-kru lama kita yang tidak duduk di bawah kita, yang ataupun yang lama meninggalkan kita. Jadi kita menggunakan satu seruan nama dia Keluarga Profima lah. So kita tengok keluarga Malaysia tu sangat bagus kan. Jadi kita ambil keluarga Malaysia tu letak bawah Keluarga Profima. Sebab tu kempen transformasi tu dia sekali dengan Keluarga Profima sebenarnya. So kita nak ambil sentimen keluarga tu, kita nak panggil balik semua kru filem datanglah di bawah satu bumbung, satu suara sebenarnya. Sebab bila kita satu bumbung, satu suara, apa saja masalah, pendekatan, dasar, keputusan atau apa saja kita boleh buat dalam satu suara, kita bermusyawarah dan kita tetapkan ke mana kita nak pergi, apa kita nak pergi, bagaimana kita nak pergi. So benda-benda ni sebenarnya saya perlukan atau Profima perlukan satu tim yang cukup besar dan bersatu lah. Maksudnya kita kalau kata universiti tu bukan kita tinggal, tapi selepas ini, maksudnya ada fasa. Ya, buktinya sebelum ni kita jumpa kru-kru lama, kita pujuk balik, kemudian kita dah mula pergi kepada kru-kru muda. Itu pun cabaran pada kita sebenarnya. Sebab kru muda ni dia bukan lama tinggal, dia kurang mengenali kita. Jadi kita terpaksa pergi jumpa kru-kru muda. Selepas itu baru kita pergi pelajar lah. Tapi dalam masa yang sama, pihak Profima juga kontak beberapa institusi. Contohnya macam Suara, kita dah mula kontak, Politeknik apa semua. So, institusi yang ada pelajar-pelajar filem dan juga kreatif. So, contohnya macam ada satu kolej swasta di Kajang, kita dah beritahu dia, kalau boleh alumni dia, tolong masuk kita. So, biar kita duduk dalam alumni dia, supaya diorang ni dah belajar filem, belajar kreatif apa semua 2-3 tahun, tiba-tiba keluar, bila tak ada kerja, diorang pergi kerja lain daripada bidang. Contohnya jadi mana-mana promoter ke apa, yang tu kita tak nak. Yang tu kita rasa sangat sedih sebab mereka ni belajar dalam dunia kreatif yang orang lama ni sebenarnya tak ada ruang nak belajar. Tapi diorang ni dah diberi ruang untuk belajar. Tiba-tiba keluar, ada ilmu, cuma tak ada pengalaman dan tak ada bercampur dalam grup kita ni. Maksudnya grup-grup yang aktif dalam penggiat filem ni. Kalau mereka diberi peluang, saya rasa insya-Allah diorang dah mula dapat tengok macam mana potensi, bagaimana ruang, bagaimana nak masuk. So benda-benda tu sebenarnya kita ke arah tu lah sebenarnya. So lepas ni memang Profima akan pergi kepada kolej-kolej yang, terutamanya kolej yang ada jurusan ni lah, jurusan kreatif dan juga filem ni lah. Kita utamakan, kita sayang beribu-ribu pelajar keluar. Yang tu kita kalau boleh tak nak tercicir lah. Itu yang, tapi saya menyeru juga kalau ada mana-mana lecturer ataupun mana-mana institusi yang dengar apa yang saya cakap ni, datanglah ke depan, maksudnya datanglah mencari kita kalau kita tak sempat lah. Sama juga macam ahli-ahli Profima, saya nak pesan kalau persatuan nak menyantuni ahli, berapa puluh ribu orang ahli kita. Jadi ahli kena ambil inisiatif untuk datang kepada kita. InsyaAllah pintu Profima tu memang sentiasa terbuka. Memang saya memang sangat-sangat menghargai ataupun mengalu-ngalukan lah kehadiran semua penggiat filem. Waimah dia baru habis belajar sekalipun kan, datang ke Profima. InsyaAllah kita tunjuk jalan, kita bagi ruang, kita bagi pendapat. So itu bagaimana Profima menyambut baik pelajar.